وإلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت كما نوى سلفنا الصالح، نويت كما نوى المؤلف. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك وبعد. Alhamdulillah, tamunya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat sama-sama menunaikan solat maghrib berjamaah dan sama-sama kita duduk menunggu masuknya waktu isyak, dan dalam pada itu kita mengisi waktu ini dengan membaca kitab Matan Al-Arba'in An-Nawawiyah, kitab hadis 40 Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Alhamdulillah. Dan insya-Allah pada malam ini kita masuk muka surat yang ke-9. Kitab kita ni, kitab Jawi ni, muka surat yang ke-9. Pada pertemuan yang kita yang lepas kita sudah selesai pada muka surat 8. Pada malam ni kita masuk muka surat yang ke-9 dan masih lagi dalam mukadimah kita. Masih lagi pada mukadimah kita. Tak masuk lagi hadis yang pertama. Bapa yang kaca juga baca, bapa yang kita baca juga mukadimah ini kerana banyak sangat faedah dan manfaat daripada mukadimah. Dan kata guru kita dulu, Al-Fadhil Ustaz Ahmad Fuad bin Amran, kita Arba'in Nawawi ini, kita hadis 40 ini, pada mukadimahnya sangat banyak manfaat. Jadi hamba pun bacalah juga. Baik, pada muka surat 9 atas sekali itu, qala al-musannif radhiyallahu ta'ala anhu, nafa'ana Allahumma bi'ulumihi wa 'ulumikum fid dharain amin. Saya telah bersembahyang istikharah kepada Allah Ta'ala dalam usaha untuk menyusun 40 hadis sebagai mengikut jejak langkah mereka itu. Baik, jadi di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala raya, pada masa aku nak buat kitab ni, aku semaya istikharah. Semaya istikharah. Jadi Rasulullah SAW sememangnya menyuruh kita beristikharah dalam semua urusan. Sebelum kita buat kerja, kita istikharah dulu. Dalam satu hadis, dalam satu riwayat disebut, kana Rasulullah SAW yu'allimuna al-istikharah fil umuri kulliha. Atau kama qala Rasulullah SAW. Adalah Rasulullah SAW mengajar kepada kami beristikharah dalam semua urusan. Ini kata sahabat ridwanullah ta'ala alaihim. Jadi lagu mana cara nak istikharah? Semaya sunat. Semaya sunat istikharah. Kata ulama, istikharah ni untuk perkara-perkara sunat dan perkara-perkara harus sahaja. Perkara wajib kita tak istikharah. Contohnya, saya ni nak semaya maghrib ke tak sih? Orang bagi lagu tu tak istikharah.
Barang itu memang wajib buat dah. Tak perlu istikharah. Ataupun benda haram, kita istikharah juga. Contoh yang kasar. Saya ni nak minum arak kau tak sih? Oh, tak payah istikharah. Dia memang itu dah haram. Jadi kita tidak istikharah pada benda yang wajib, pada benda yang haram, tak istikharah. Pada benda yang makruh, kata ulama makruh istikharah. Pada perkara-perkara yang makruh, katakanlah kita nak buat pilihan pada benda yang makruh, maka makruh kita istikharah. Itu kata ulama. Jadi istikharah ini sebenarnya pada perkara-perkara sunat dan perkara-perkara harus sahaja. Walaupun dalam hadis tu sebut fil umuri kulliha, pada semua urusan, semua ulama khususkan lagi yang dimaksudkan dengan urusan di situ ialah perkara-perkara sunat dan perkara-perkara harus sahaja. Jadi kalau kita fikir tulis kitab ni molek dah. Menulis kitab ni menghasilkan kitab hadis 40 ini satu pekerjaan yang murni, satu pekerjaan yang baik. Cuma di istikharah juga. Apa? Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala istikharah juga. Kenapa? Kerana kemungkinan pada masa itu ada urusan lain. Mungkin dia nak menulis kitab-kitab yang lain. Ataupun ada urusan-urusan yang berkaitan dengan agama yang banyak lagi yang sibuk tentang dia. Maka dia nak buat pilihan. Aku nak buat ni dulu ke? Ataupun nak buat ni dulu ke? Maka dia pilih di istikharah. Dan berbaloi lah apa yang dibuat. Sebab apa yang ditinggalkan itu dekat dengan 1000 tahun orang baca lagi. Di istikharah. Jadi kesimpulannya, yang mudah kita boleh ambil. Kita pun nak buat apa-apa, dahulukan dengan istikharah. Baik. Sebagai mengikut jejak langkah mereka itu siapa kita jumpa pada minggu lepas? Al-Imam Ibnu Mubarak ada tulis kitab hadis 40. Ramalah disebut. Abdullah bin Muhammad Al-Ansari, Abu Bakar Al-Baihaqi, semua ulama-ulama yang terdahulu daripada Al-Imam Nawawi telah menghasilkan kitab-kitab hadis 40. Maka aku kata Al-Imam Nawawi nak mengikut jejak langkah mereka itu, iaitu tokoh-tokoh ulama dan para penghafaz Islam itu, hufaz dipanggil, para hufaz ni ahli-ahli hadis Islam itu. Aku nak mengikut jejak langkah mereka. Jadi kita kecek dah pada pertemuan kita sebelum ni bahawasanya siapa yang menghafal 40 hadis ni, riwayat hadis Nabi ni, siapa yang hafal 40 hadis maka akan dihimpunkan di akhirat esok bersama dengan orang mati syahid. Siapa yang hafal 40 hadis di akhirat esok dihimpunkan bersama dengan orang alim. Siapa yang hafal 40 hadis dikatakan kepadanya masuklah ke dalam syurga dan ikut pintu mana pun. Jadi kata Al-Imam Nawawi banyak riwayat tentang kelebihan hadis 40 ini, tapi semua riwayat itu adalah dhaif. Semua riwayat itu adalah dhaif. Tapi hak kita pelik juga apa ya riwayat dhaif ni ramai ulama beramal. Syekh Abdullah bin Mubarak beramal, ulama itu beramal, semuanya menghimpunkan hadis 40. Padahal hadis 40 hadis itu hadis dhaif. Begitu. Maka dia ayat lepas ni telah sepakat alim ulama di atas harusnya beramal dengan hadis dhaif dalam urusan fadailul a'mal. Apa fadailul a'mal? Kelebihan-kelebihan amalan. Boleh beramal dengan hadis dhaif. Maka di sini kita kena faham bahawa bukan semua, jangan kita pukul rata hadis dhaif dan hadis maudhu' itu serupa, tak sama. Hadis dhaif ini satu bab, hadis maudhu' itu bab yang lain. Itu satu. Hadis sahih dengan hadis dhaif pun satu bab. Beramal dengan hadis sahih dan beramal dengan hadis yang dhaif pun bab lain pula. Begitu. Jangan kita kata ni dhaif maka kita tak payah beramal lah. Apa? Sebab dhaif. Tak kena. Ataupun kita kata hadis ni sahih maka kita wajib beramal dengannya. Tak semestinya juga. Jadi bab-bab beramal ni kena tengok kitab fiqh juga. Tak sudah. Kena tengok kitab fiqh. Kita mengaji hadis ni begitulah. Kadang-kadang orang sebut, saya mendapati kitab Fadilah A'mal. Saya dengar kitab Fadilah A'mal. Kitab Fadilah A'mal yang dikarang oleh seorang Syekhul Hadis, ulama hadis yang terkenal di India, Maulana Zakaria Al-Kandahlawi. Dia kata, saya mendapati kitab hadis
Fadailul A'mal itu banyak hadis-hadis dhaif di dalamnya. Kadang-kadang bunyi orang tu kecek. Memang betul lah. Bukan kata betul ke mana. Dah nama lagi kitab Fadailul A'mal, kelebihan amalan. Maka di situ sudah disepakati oleh para ulama boleh beramal dengan hadis-hadis dhaif dalam pada Fadailul A'mal, pada kelebihan amalan untuk kita galakkan orang. Untuk kita galakkan orang untuk beramal, ataupun untuk kita memberi amaran ataupun memberi takut pada manusia supaya tinggalkan perbuatan itu. Dalam bab-bab begitu tu digunakan hadis-hadis yang dhaif, dan ini tidak ada masalah kata ulama, dan diletakkan syarat-syarat dia. Sebab tu kata Al-Imam Nawawi, aku pun beramal dengan hadis itu. Qala meskipun demikian, ni kata Al-Imam Nawawi, meskipun demikian bukanlah pegangan saya dalam hadis dhaif, tetapi saya berpegang kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tersebut di dalam hadis-hadis yang sahih. Kata Al-Imam Nawawi, saya bukannya bergantung pada hadis yang dhaif itu semata-mata, tetapi di sana ada hadis-hadis yang dhaif yang lebih umum, iaitu sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabdanya kepada dia, liyuballighi syahidu minkumul ghaib. Ini hadis Nabi SAW yang sahih. Maksudnya apa? Hendaklah orang yang menyaksikan di antara kamu itu menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Rasulullah berkhutbah pada masa itu. Rasulullah pun ayat, siapa yang hadir pada masa ini, pada masa itu, iaitu kalangan sahabat yang dengar kata-kata Rasulullah itu, sampaikanlah hadis ini kepada orang yang tak mari, orang yang tidak hadir. Baik, begitulah bertali arus daripada hadis ini, maka sahabat pula royak hadis itu. Jadi orang yang dengar pula menyampaikan pula pada generasi selepas itu. Orang yang dengar pula menyampaikan pula pada generasi selepas itu. Begitulah bertali arus. Itu mengambil daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya menyampaikan kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku himpunkan kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni supaya sampai kepada kita apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sabdanya lagi, nadzarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Maksudnya kepada dia, Allah menyerikan, dia dah macam menyerikan orang yang mendengarkan kata-kataku. Nadzarallah, ni doa Nabi kepada orang yang mengaji hadis. Siapa yang mengaji hadis ataupun siapa yang mendengar kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah doa supaya Allah serikan air muka mereka. Jadi beruntunglah orang mengaji hadis ni. Beruntung orang mengaji hadis sebab Allah akan serikan. Ni hadis sahih. Nadzarallahu imra'an sami'a maqalati, ini adalah hadis yang sahih. Dan kita tahu dalam Quran kan. Dalam Quran bila sebut perkataan nadhara ni, disebut wujuhun yawma izin nadhirah ila rabbiha nazirah. Surah Al-Qiyamah tu. Surah wujuhum, wajah-wajah pada hari itu nazirah, bercahaya. Ila rabbiha nazirah, dan boleh melihat Allah Azza wa Jalla. Nikmat yang paling besar itu adalah nikmat ahli syurga. Mudah-mudahan Allah masukkan kita dalam golongan yang diserikan wajah, yang dicahayakan wajah dengan berkat doa Nabi SAW. Allah menyerikan orang-orang yang mendengar kata-kataku lalu ia menghafaznya. Dia dengar kata-kataku, kata-kata hadis Nabi SAW, maka dia pun hafaz. Kemudian ia menyampaikannya pula sebagaimana yang telah didengarnya itu. Kata ulama, hafaz ini sama ada kita hafaz dengan ingatan ataupun kita hafaz dengan tulisan. Kita hafaz dengan ingatan, comel, molek, ataupun kita tulis. Sebagaimana yang dibuat oleh Al-Imam Nawawi ni, dia tulis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tulis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan sebab dia tulis itu, hadis ini sampai kepada kita. Maka sampailah kepada kita, maka bolehlah insya-Allah
kepada ulama-ulama hadis ni, nadzarallahu doa Nabi SAW. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan mereka juga. Baik, dan kita pun boleh juga tuan-tuan. Tuan-tuan yang mengaji hadis 40 ni balik rumah baca kepada isteri, baca kepada anak-anak. Baca kepada siapa-siapa yang rasa ni, maka mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan itu. Kata guru kita, dalam rumah ni kena ada pembacaan hadis. Selain daripada kena ada bacaan Al-Quran dalam rumah, ada juga kena ada bacaan hadis. Dalam Quran sebut wazkur nama yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Gitu ke ayat gitu dah surah Al-Ahzab. Maknanya Allah perintah kepada isteri-isteri Rasulullah. Semualah, bukan isteri Nabi saja, semua perempuan-perempuan yang menjadi isteri, supaya disebut, dibacakan ma yutla fi buyutikunna min ayatillah. Baca ayat Al-Quran. Wal hikmah, dan hikmah. Hikmah tu apa kata ulama tafsir? Hikmah tu hadis. Baca ayat Quran dan baca hadis. Mudah-mudahan kita termasuk dalam doa ni. Doa Rasulullah SAW kepada orang yang baca hadis. Baik. Maka sambung cerita kita hadis 40 ni. Qala di antara alim ulama hak tulis 40 hadis tu, alim ulama itu ada yang menyusun 40 hadis mengenai usuluddin, mengenai akidah. Ada dia buat kitab hadis 40, semua hadis 40 hadis tu bab akidah berlaku. Bab usuluddin berlaku. Ada. Setengahnya pula mengenai cabang-cabang agama, bab-bab fiqh. Bab-bab furu'. Ada pula tulis bab-bab fiqh. Setengahnya pula mengenai jihad. Ada ulama dia buat satu kitab hadis 40 kecek pasal jihad. Daripada hadis pertama sampai ke hadis yang ke-40 semua jihad berlaku. Setengahnya mengenai zuhud. Ada setengahnya dia kumpulkan hadis semua kecek bab zuhud. Nak menggalakkan orang supaya zuhud, nak menggalakkan orang supaya berjihad, nak menggalakkan orang supaya mendalami ilmu usuluddin, nak menggalakkan orang supaya mengalami ilmu fiqh. Maka dia buat kitab gitu, kitab hadis 40 dalam bab-bab itu. Setengahnya mengenai sopan santun, akhlak. Setengahnya tulis kitab hadis 40 bab akhlak. Setengahnya mengenai khutbah-khutbah. Setengah lagi khutbah-khutbah. Khutbah ni apa? Khutbah Rasulullah SAW. Jadi dihimpunkan semua khutbah Rasulullah SAW, dia buat hadis. Jadi hamba yang fakir ini, hamba ni selain daripada kitab hadis 40 ini, kita juga pernah mengaji kitab hadis 40 juga yang dikarang oleh seorang ulama, Syekh Hasan Masyad, dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Fuad bin Amran. Ada juga kitab hadis 40, tapi tidak sahih semua ni. Hadis 40 ni Masya Allah, sahih sungguh-sungguh. Hadis Masyad. Ada juga, kalau tuan-tuan biasa dengar ulama, nama Syekh Husni Jinting, meninggal. Syekh Husni Jinting ni Haji Mari di Kelantan. Meninggal, rahimahullahu ta'ala, seorang alim yang hebat. Dia tulis kitab hadis 40 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam kitab Sahih Bukhari. Semua hadis-hadis dia diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang disebut dalam kitab hadis Al-Imam Al-Bukhari. 40 yang ambil. Nak ambil mana? Nak ambil kelebihan ni? Kelebihan 40 hadis. Ada pula seorang lagi ulama, dia tulis kitab hadis pasal cinta. 40 hadis cinta. Al-Mahabbah. Arba'ina fil Mahabbah bukan hadis. Yang ditulis oleh Maulana Syekh Mustafa An-Nadwi. Syekh Mustafa An-Nadwi, Haji Mari dah Kelantan. Haji Mari dah belakang Kelantan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jagalah mereka semua dan Allah terima belakalah. Baik, semuanya itu adalah dengan tujuan yang baik. Semua orang ni tulis bab zuhud, orang ni tulis bab jihad, orang ni tulis bab khutbah, semua tu tujuan yang baik. Moga-moga semua penyusun yang berbeza-beza tujuan itu mendapat keredaan Allah. Ni doa Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita ni kalau tak boleh tulis kitab hadis 40 mengaji pun pada dah. Mengaji hadis 40 dan beramal dengan hadis 40. Lepas tu boleh baca pada anak-anak. Mudah-mudahan boleh setara tu pun. Alhamdulillah dah. Baik, dan saya pula, ni cerita orang lain. Orang lain susun hadis 40 dalam bab tu, dalam bab ni. Dan saya pula memandang kerja menyusun 40 hadis ini lebih penting daripada semua tu.
Saya tidak ambil bab zuhud saja, saya tidak ambil bab usuluddin saja, saya tidak ambil bab furu' saja, saya tidak ambil gitu, tapi saya ambil semua sekali, iaitu 40 hadis yang meliputi keseluruhannya. Saya ambil semua sekali. Ada bab usuluddin, ada bab furu', ada bab zuhud, ada bab akhlak, semuanya saya masukkan belaka dalam kitab ini. Dan setiap hadis itu biarlah ianya merupakan prinsip-prinsip yang besar. Yang besar tu. Daripada prinsip-prinsip agama. Semuanya ini adalah dasar-dasar dalam agama. Maknanya asas ilmu Islam ini berada dalam hadis 40 ni. Kita tahu Imam Nawawi ni memang seorang ulama yang besar. Jadi bila dia buat 40 hadis ni seolah-olah satu kesimpulan yang besar daripada semua ilmu-ilmu dia. Baik. Yang telah disifatkan oleh para ulama, itulah yang telah menjadi titik peredaran urusan Islam. Dipanggil dalam bahasa Arab Madarul Islam. Jadi inilah dia hadis-hadis yang aku kumpulkan ini dipanggil sebagai Madarul Islam. Titik peredaran urusan Islam. Atau separuh daripada Islam. Setengah ulama kata hadis-hadis yang aku pilih ni adalah separuh daripada Islam. Apa? Sebab kata ulama hadis amalan kita ni ada yang zahir dan ada yang batin. Ada yang zahir dan ada yang batin. Jadi setengah hadis aku ni menyentuh bab zahir, maka dia seperti separuh daripada Islam. Ada setengah hadis aku ni menyentuh bab batin, maka ia seperti separuh daripada Islam. Atau 1/3 daripadanya, ayatnya besarnya hadis-hadis yang aku pilih ini, ada setengah ulama menamakan ia 1/3 daripada Islam. Atau sebagainya, ataupun sebagainya. 1/3 daripada Islam ni lagu mana? Ada ulama yang kata amalan manusia ini terdiri daripada sama ada perbuatan, percakapan dan hati. Maka bila aku sebut hadis berkaitan dengan hati, seolah-olah 1/3 daripada Islam. Aku kecek 1/3 daripada Islam. Ataupun bila kecek pasal perbuatan, maka seolah-olah 1/3 daripada Islam. Baik, qala kemudian saya memastikan semua hadis yang 40 ini semuanya yang sahih belaka. Jadi saya pastikan, saya ambil ni semuanya daripada kitab hadis sahih belaka. Iaitu kebanyakannya yang terkumpul dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Saya pilih hadis-hadis ni, saya ambil daripada kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim ni, kata ulama, kitab Imam Al-Bukhari ini, kitab yang paling sahih di atas muka bumi ini, selepas Al-Quran. Selepas Al-Quran, kitab Imam Al-Bukhari. Sahih Al-Imam Al-Bukhari yang paling sahih sekali selepas Al-Quran. Cuma kita nak mengaji kitab Sahih Bukhari ni, kata ulama-ulama hadis lah, dia tak lagi dengan terus mengaji Sahih Bukhari. Sebab apa? Sebab tinggi. Level tu tinggi. Maka nak tak nak kita kena start daripada bawah. Kalau kita kata, tak saya nak jadi pandai cepat, rugilah masa mengaji. Baik saya mengaji Sahih Bukhari, takut tersilap, takut salah langkah. Mula masa mengaji dulu di Mesir, tok guru kita dan yang tok guru semua pelajar-pelajar kita lah. Ada seorang ulama di Mesir ni, Syekh Umar Hashim. Dia mengajar kitab Sahih Bukhari di Masjid Azhar. Ngaji kitab Sahih Bukhari di Masjid Azhar. Jadi kita hadir jugalah pada waktu pembukaan pengajian tu. Kita pergi dengar kata. Pergi dengar juga. Dia ayat cerita memang sedap lah. Cerita Imam Bukhari tak masuk lagi hadis. Cerita Imam Bukhari sahaja tu kita dengar kali. Allah sedapnya mengaji, ya Allah. Sedap. Sudah mengaji tu, kecek dengan saya. Bapak kita ni kalau nak khatam hadis Sahih Bukhari ni kena letak 20 tahun lagi hidup Mesir. 20 tahun lagi bawah. Sebab tak masuk pun lagi hadis. Jadi cara huraya dia bukan main gitu. Tu ayat. Cuma lepas pada tu tak ada habis dalam mengaji. Al-Imam Al-Bukhari ni lahir dalam keadaan buta. Asalnya seorang budak yang buta, lahirnya buta. Mak dia berdoa siang malam supaya anak dia boleh celak, boleh melihat seperti kanak-kanak lain.
pada satu malam mimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim, mak dia. Mimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Mimpi jumpa dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim wayak, anakmu akan melihat. Bangun pagi esok, tengok Imam Bukhari sudah boleh melihat. Boleh melihat. Rupanya bukan melihat dengan mata saja, bahkan Allah bagi kelebihan yang sangat hebat pada Al-Imamul Bukhari. Ringkas ceritanya, dia mengaji sampai ke satu tahap yang peliknya, sampai satu kisah yang diriwayatkan. Ramai ulama-ulama hadis buat mari cerita ni, ingatan Imam Syafi'i ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Ramai ulama-ulama hadis, Syekh Umar Hashim sebut cerita ni. Tok Guru Al-Fadhil Ustaz Fuad bin Amran sebut cerita ni. Kisah ingatan Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala memang luar biasa sungguh. Bagaimana dia boleh ingat sampai ke tahap tu? Al-Imam Bukhari. Jadi ceritanya ringkas begini dah. Nanti kita baca sikit, lepas tu kita cerita dia. Baik, saya nukilkan hadis-hadis ini. Kalau saya nukilkan hadis-hadis ini, maknanya saya tulis hadis-hadis dalam kitab ni tanpa sanad-sanadnya, supaya mudah menghafaznya dan supaya meluas manfaatnya insya-Allah taala. Apa sanad? Sanad ni ialah rantaian perawi yang menyampaikan sesuatu hadis. Maknanya katakanlah kita ambil siapa dia? Al-Imam Nawawi contoh. Imam Nawawi kata, aku dengar hadis ni daripada fulan. Dan fulan ni dengar daripada ni. Ni. Ulama hadis zaman dulu dia ingat sesuatu. Perawi-perawi itu dipanggil sebagai sanad. Dia ingat. Tu hebat dia. Kalau kita lah ni, tak tahu mana hala, tak ingat-ingat. Perawi hak sahabat pun kita tak ingat, sah ke perawi hak lepas dia tu, kau lah kita tak ingat. Perawi hak, hak lepas lagulah kita tak ingat. Dan ayatnya Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, dia ingat sanad ini, dia ingat rantaian perawi-perawi ini sampai ke tahap beliau rahimahullah ta'ala pernah dijemput pergi ke Baghdad. Baghdad pada masa itu satu bandar ilmu. Ramai ulama-ulama hadis di situ. Bila dengar kata Imam Al-Bukhari nak mari ke Baghdad, maka dia muni kecek. Seorang alim hadis akan mari ke bandar ini, dia lah sungguh ke dia alim. Betul ke dia alim. Maka pokok dia kecek, kita test. Mana sungguh ke dia. Maka lagu mana nak test? Gini. Kita ambil hadis, kita tukar sanad. Kita beri dia hadis ni matan lah. Innamal a'malu binniyat tu hadis. Matan. Sanad kita beri ke lain. Tukar. Kita suruh 10 orang duduk, baca setiap seorang itu 10 hadis. Baca hadis yang sanadnya salah. Tukar. Maknanya hadis nombor 1, sanad dia duduk tempat lain. Tukar. Maka bila sampainya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala di dalam majlis, gila orang sambut beribu manusia. Beribu manusia ni sebab apa? Sebab mengikut riwayatnya ada mubalik. Jung misalnya katalah Imam Al-Bukhari haddatsana apa-apa, ada orang tolong berderah. Ada jauh nak tolong haddatsana tolong berderah. Maksudnya orang belakang tu ramai lagi nak dengar. Sampai ke tahap tu. Dulu mikrofon tak ada. Sampai ke tahap tu. Jadi dalam keadaan suasana yang sangat ramai itu, bila selesai pengajian, bangunlah seorang pelajar, tanya Imam Al-Bukhari, wahai Syekh, apa pendapat kamu tentang hadis ini? Dibacakan tadi, hadis yang salah. Hadis itu betul, tapi sanad tu ditukar lagi lain. Baca haddatsana begini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca. Imam Bukhari dengar, dia kata, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Kejut habis orang. Mana tak tahu? Ulama hadis tak kita tahu. Kemudian dibaca pula hadis lain. Hadis yang kedua. Imam Bukhari kata, saya tidak tahu. Baca pula hadis yang ketiga. Saya tidak tahu. Baca hadis yang keempat. Saya tidak tahu. 10 hadis baca. Semua tak tahu. Duduk kawan itu. Bangun pula orang yang kedua. Baca pula hadis. Jawab, saya tidak tahu. Jadi sah-sah Tok Guru ni pakat tengok kiri kanan dah. Boleh kira ni. Dia ayat tak tahu tu maknanya dia perasan benda tu salah. Dia perasan bahawasanya hadis itu salah. Katanya ulama-ulama yang ada di Baghdad pada masa tu. Hak nak test Imam Al-Bukhari. Habis orang bangun baca 10, hak ni baca 10, dia jawab tak tahu. Siapalah orang yang ke-10 baca hadis yang ke-100,
Selesai kawan itu baca hadis yang ke-100, dia jawab tak tahu, maka kawan itu pun duduk. Selepas duduk tu, duduk atas nanti sebentar. Hadis yang membaca, hadis yang ke-100 tu, sanak dia duduk ni, hadis yang ke-5 tadi. Hadis yang ke-99, sanak dia duduk di hadis yang ke-5. Dia betul balik. Ulama kata kami tidak pelik Imam Bukhari boleh ingat hadis dengan sanad. Tapi kami pelik lagu mana dia ingat susun yang salah tu dia ingat. Dan disusun balik dalam satu majlis. Betul balik. 100 hadis tu dibetulkan balik. Maka inilah kata ulama hebatnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Dan katanya guru kita dulu, Imam Bukhari ni pada waktu dia meninggal, ada seorang ulama mimpi malam dia tengok jutaan beribu manusia di satu kawasan yang luas. Dia tengok orang beribu ramai lautan manusia. Maka depan ramai manusia tu dia tengok ada seorang lelaki. Comel lelaki ni. Maka ulama ni dalam mimpi dia pergi kat ulama tu, dia kata dia pergi pada lelaki yang ada depan sekali tu. Dia tanya, "Wahai tuan, siapakah kamu?" Dia jawab, "Sayalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dia mimpi jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu ramai-ramai ni duk apa? Ramai-ramai ni duk apa? Dia kata kami menunggu seorang manusia yang menjaga hadis, yang menjaga sunnah-sunnah. Kami sedang menunggu kedatangan dia. Sedar daripada mimpi, dengar berita bahawa Al-Imam Al-Bukhari meninggal dunia. Jadi di situ dia pun nampaklah rupa-rupanya Rasulullah dan semua manusia yang di belakang Nabi sallallahu umat Nabi itu sedang menunggu kehadiran Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu. Masya-Allah. Baik. Qala kemudian saya ikuti dengan bab penerangan bagi menjelaskan kata-kata sulit. Kemudian dalam kitab ni, tak tahulah dalam kitab ni ada atau tak ada, tapi dalam kitab asal dia ada satu bab untuk menghuraikan kalimah-kalimah yang susah untuk difaham. Dalam perkataan-perkataan hadis yang susah untuk difaham, dia buat bab suku pula. Qala dan sayugio bagi setiap penggemar kebahagiaan di akhirat, bagi orang yang nak kepada hari akhirat. Ini kata Al-Imam Nawawi, bagi orang yang nak kebahagiaan di akhirat, mengetahui hadis-hadis ini. Dia kena tahulah hadis 40 yang aku buat ini. Ianya mengandungi hal-hal penting dan meliputi peringatan-peringatan dan urusan ketaatan. Peringatan-peringatan dan urusan dalam urusan ketaatan. Dalam urusan ketaatan. Ini jelas bagi mereka yang memerhatinya. Jadi bagi orang yang betul-betul memerhati, maka nampaklah manfaat yang ada dalam hadis-hadis yang aku pilih ini. Qala kepada Allah saya berpegang. Ini tawaduk dia dan doa dia. Kepada Allah saya berpegang dan kepadanya saya menyerahkan segala usaha saya dan sandaran saya. Saya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah puji-pujian dan nikmat. Kepadanya saya memohon taufik dan perlindungan. Siapa? Yahya bin Sharafuddin An-Nawawi. Itu mukaddimah Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu. Baik, qala al-hadisul awal. Baru masuk hadis yang pertama. Dah aku hadis pertama ni. Masuk dah Isa, masuk dah. Masuk dah. Tak ada. Allah tak ingat. Tak apa. Kita baca, insya-Allah kita baca dulu hadis yang pertama. Kalau rasa tak ada nak hurai tu, kita akan hurai pada pertemuan kita yang akan datang dah. Qala hadis yang pertama, ikhlas dan peranan niat dalam amalan. Baik. Qala an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه البخاري ومسلم في صحيحهما. Baik, hadis yang pertama. Kata ulama hadis sebelum kita pergi, kata ulama hadis ini, hadis niat ini, kalau boleh aku nak letakkan hadis ini dalam semua bab. Aku nak letakkan hadis ini dalam semua bab. Maksudnya, walaupun kebanyakan kitab hadis ni kita tengok, dia letak hadis ni mula-mula.
Kalau kita Sahih Bukhari, tak silap ambo hadis mula-mulanya babnya bab Badi'il Wahyi. Bab permulaan wahyu. Tapi hadis pertama ke apa? Innamal a'malu binniyat. Jadi kata ulama, kalau boleh aku nak letak hadis ni dalam setiap bab. Maknanya bab pertama pun kita letak hadis ni mula-mula, bab yang kedua pun letak hadis ni mula-mula, bab yang ketiga pun hadis ni mula-mula. Sebab apa? Sebab hadis ni sangat penting. Sangat-sangat penting. Baik, erti hadis daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu ni, tuan-tuan tahu dia adalah sahabat Nabi. Sahabat Nabi radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, adalah khalifah Islam yang kedua. Khalifah Islam yang kedua maknanya dia menggantikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini, Sayyidina Umar bin Al-Khattab ini banyaklah kelebihan-kelebihannya. Banyak kelebihan-kelebihannya, dan zaman kegemilangan Khulafa' Ar-Rasyidin ini, mengikut ahli tarikh, mengikut ahli-ahli sejarah, dia kata zaman kegemilangan Khulafa' Ar-Rasyidin ini ada pada zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Sebab Sayyidina Umar bin Al-Khattab ni pada waktu itu banyak berkembangnya empayar-empayar Islam. Banyak negara Islam ni tersebar luas pada zamannya. Dan antaranya ialah Palestin. Palestin ditakluk pada zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Nanti kalau ada masa kita ayatlah cerita bagaimana Sayyidina Umar menakluk Palestin ni. Menarik juga sebenarnya cerita dia. Dan Sayyidina Umar ni meninggal dunianya ditikam. Mati pada masa semaya. Semua sahabat-sahabat Nabi, Khulafa' Ar-Rasyidin 4 orang tu kan tak? Sayyidina Abu Bakar meninggal tidak dibunuh. Sayyidina Umar dibunuh. Sayyidina Uthman dibunuh. Sayyidina Ali dibunuh. 4 daripada Khulafa' Ar-Rasyidin ini semuanya dibunuh. Mati syahid lah kulah. Semuanya mati syahid. Sayyidina Umar bin Al-Khattab ni ditikam pada masa tengah sembahyang. Pada waktu tengah sembahyang, pada waktu jadi tu imam lah. Dalam masjid. Jadi ditikam. Dan sempat dia minta dengan masa dia kena tikam itu, dia tidak meninggal serta-merta. Radhiyallahu taala anhu, beliau radhiyallahu taala tidak meninggal serta-merta. Dan bila dia ditikam itu, dia sempat tanya sahabat, dia minta dengan anak dia suruh anak dia pergi jumpa dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak minta untuk dikebumikan sebelah Rasulullah. Maknanya kalau kita pergi Mekah ni kan tak? Makam Rasulullah, sebelah tu Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sebelah tu adalah Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Jadi dia minta dengan Sayyidatina Aisyah untuk dikebumikan bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Sayyidatina Aisyah masa tu, sebenarnya aku simpan tempat tu untuk aku. Dan dia rumah Rasulullah dikebumikan dalam rumah Sayyidatina Aisyah. Dimakamkan tempat baginda meninggal. Jadi dikebumikan di situ. Kemudian ada pula ruang untuk ayahnya Sayyidatina Aisyah, iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dan kata Sayyidatina Aisyah, sebenarnya tempat itu aku simpan untuk aku. Tapi oleh kerana yang meminta itu ialah Umar bin Al-Khattab, maka aku berilah. Dan kata guru kita, bila Sayyidina Umar bin Al-Khattab meninggal dan dikebumikan di situ, Sayyidina Aisyah masuk dalam rumah tu pakai tudung. Katanya guru kita. Sebab apa? Sebab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni memang suaminya. Abu Bakar Siddiq memang ayah dia. Adapun dengan Sayyidina Umar bin Al-Khattab, orang nak kira tak ada pun, tak ada gapo dah, tapi nak ayatnya adab yang tinggi. Adab yang sangat tinggi ya. Dan bila meninggalnya Sayyidina Umar bin Al-Khattab ni, katanya Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ali bin Abi Talib pun khalifah Rasulullah juga, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, dia kata, memang layak kamu duduk di situ. Memang layak untuk kamu berada di sebelah Abu Bakar As-Siddiq. Sebab sepanjang hidup aku bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku sentiasa dengar Rasulullah kata, aku telah pergi bersama Abu Bakar dan Umar. Aku telah balik bersama Abu Bakar dan Umar. Aku telah duduk bersama, hadis-hadis Nabi ni biasanya Rasulullah cerita, ma Abu Bakar wa Umar, ma Abu Bakar wa Umar. Jadi memang layaklah kamu hidup bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
meninggal pun dikebumikan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya orang-orang soleh belaka. Orang yang keramat, orang yang banyaklah benda yang luar biasa. Baik, radhiyallahu anhu, ia berkata, saya dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hanya saja segala amalan itu dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Wa innama, dan hanya saja bagi setiap orang itu apa yang ia niatkan, apa yang ia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya itu untuk dunia, ia akan memperolehinya. Siapa yang berhijrah kerana dunia, maka dia bolehlah dunia. Atau untuk wanita yang hendak dikahwininya, ataupun dia berhijrah itu kerana perempuan, maka hijrahnya itu kepada apa, maka bolehlah perempuan itu. Maka hijrahnya itu kepada apa yang ia hijrah kepadanya. Jadi begini, dia ada huraian sedikit, cuma nak ayat hak guru kita sebut. Dalam hadis ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut setiap amalan dengan niat. Dah, selepas kecek pasal niat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut pasal hijrah. Dah, mula-mula sebut niat, sesungguhnya amalan itu dengan niat, dan sesungguhnya seorang itu mengikut apa yang dia niat. Apa yang dia niat, itulah yang dia dapat. Maka kemudian Rasulullah sebut pasal hijrah. Siapa yang hijrah kerana Allah dan Rasul, siapa hijrah. Jadi ada dua sebab kenapa disebut pasal hijrah. Pertamanya ialah kerana hadis ini disebut kerana peristiwa yang berlaku pada zaman itu, di mana ada seorang lelaki yang berhijrah kerana perempuan. Dia nak berhijrah, tapi orang tina tu ayat, kita kata macam kekasih dia lah. Orang yang dia boleh nak ke aku, tapi kena berhijrah sekali dengan aku. Ataupun boleh ke aku kena berhijrah. Maka dia berhijrah kerana perempuan. Itu sebab yang pertama. Tapi nak ayatnya cumaknya sahabat meriwayatkan hadis, kalau kita tak baca syarah, kita tak tahu siapa lelaki. Nak ayatnya ditutup keaiban. Ditutup keaiban orang yang asal kisah cerita ni ialah pasal dia, pasal beliau, tapi tidak disebut namanya. Tapi kalau kita baca syarah, maka kita akan jumpa nama tu. Asalnya para sahabat ini dia jaga, dia tidak sebut pasal tu. Tak sebut pasal perawi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak sebut nama lelaki itu. Pengajarannya ialah kita tutup keaiban orang, tak payah sebut. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah hijrah ni adalah sebesar-besar amalan. Hijrah ni sebesar amalan sebab apa? Kita meninggalkan semua sekali. Kita meninggalkan harta, kita meninggalkan tempat tinggal, kita meninggalkan sanak saudara, berkorban kerana agama. Berkorban kerana agama itu pada masa itu sebesar-besar amalan hijrah. Tetapi amalan itu tidak diterima kerana niat yang salah. Amalan yang besar itu tidak diterima kerana niatnya salah. Jadi sebesar-besar amalan hijrah itu tidak diterima oleh Allah kerana salah niatnya, maka supalah kita pada hari ini, kalau kita semaya, niat bukan kerana Allah. Kalau kita mengaji Quran, niat bukan kerana Allah. Kalau kita bersedekah, niat bukan kerana Allah, maka semuanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga. Jadi situ duduk. Batu kena jaga. Kata ulama, al-muwaffaq liman ruziqat niyyah. Orang yang diberi taufik ini ialah orang yang diberi kepandaian niat. Kepandaian untuk niat sesuatu kerja. Suatu kerja. Contohnya, kita boleh niat pada satu kerjaan tu, pada satu amalan beberapa niat. Contohnya disebut oleh guru kita dulu, ada seorang alim ulama, dia bangun untuk sambut tetamu tu 17 niat. Maknanya dia bukannya kita orang mari, kita kata menyambut tetamu itu amalan yang mulia. Niat ke apa? Niat nak melayani tetamu. Boleh sebab wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bagi seseorang itu mengikut apa yang dia niatkan. Maka boleh satu dengan niat tu. Tapi kata seorang guru, katanya Al-Fadhil Ustaz Ahmad Fuad bin Abdullah, ada seorang alim ini dia dengan bangun menjawab melayani tetamu itu sudah 17 ataupun berbelah niat, dengan sebab kepandaian dia, tahunya dia, luasnya ilmu dia. Sebab itu kita dalam buat apa saja, belajarlah cara niat dan cuba tahu cara niat. Sebab itu kita start mengaji dah.
Tengah ngaji tadi kalau tuan-tuan perasan tak, hamba baca dan guru lain pun baca, dia baca nawaitu ta'alluma wat ta'lim wat tazakkura wat tazkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wastifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Hijaunya so itu. Tapi niatnya so 2 3 4 5 kali. Niat. Supaya apa? Supaya mudah-mudahan boleh berlaku kita niat itu. Sekiranya betul kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang berbaca dengan laju lah tuan-tuan. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam kedua kitab sahih mereka. Dalam kitab kesimpulan hadis, setiap amalan mesti ada niat. Yang kedua, amalan yang tidak ada niat dikira tidak sah. Semaya tak niat, tak sah. Kita tahu dah tak? Kalau segala amalan dibalas mengikut niat. Supaya kita ayat dah lebih kurang saat ni. Yang keempat, amalan yang disertai niat yang baik sahaja yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, untuk mendapat pahala setiap amalan mestilah diniat baik. Diniat dengan baik. Yang kena Allah mengetahui niat hati hamba-hambanya. Siapa yang berhijrah kerana perempuan, Allah tahu walaupun kita tidak tahu. Siapa yang berhijrah kerana harta, Allah tahu walaupun orang lain tidak tahu. Katanya Habib Umar seorang ulama yang sahur daripada Yaman Habib Umar masa dia mari masjid Kubakhiyah dulu. Dia ayat kan? Masa tu masjid penuh masjid Kubakhiyah penuh manusia. Dia kata kita walaupun berada di dalam satu majlis, yang berterjemah dah ni, hamba faham daripada ucapan dia dan diterjemah pun pada masa tu. Kita walaupun berada dalam satu majlis, tetapi kedudukan kita di sisi Allah tidak sama. Kita ni berada dalam satu majlis. Majlis Bukhari tu semua satu majlis. Tapi kedudukan kita di sisi Allah ini tidak sama. Perbezaan itu kerana niat dalam hati masing-masing. Jadi niat itu mengubah kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup setakat tu. Wallahu a'lam. Habislah hadis yang pertama. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang lemah daripada kelemahan hamba sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.